As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah. Pertama dan utama sekali, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana diberikan kita nikmat iman dan Islam, diberikan kita kesihatan, diberikan kita peluang dan masa untuk terus kita melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita mengabdikan segala kebaikan kita dan kita menjauhi segala larangan-larangan yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berkesempatan pada malam ini untuk terus bersama dalam kuliah online anjuran daripada pejabat Imam Masjid Al-Istiqamah dengan kuliah online yang dipanggil sebagai Pedoman Hati. Alhamdulillah, saya diberikan amanah pada malam ini untuk berkongsi serba sedikit ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan buat diri saya dan juga pendengar dan yang melihat dan juga yang menonton. Alhamdulillah. InsyaAllah akan saya kongsikan daripada kitab Tadabbur Hikmah Hadis 40 daripada Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang akan dibacakan pada malam ini bertajuk Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ke-24 yang tajuknya Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya membaca hadis yang agak panjang lebar yang telah dikongsikan ataupun yang telah diriwayatkan oleh An Abi Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi SAW, yang telah pun dirawikan oleh Imam Muslim rahimahullah. Pertama dan utama sekali, kita selaku ibadur Rahman di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita boleh ambil hubung kait dengan tajuk pada malam ini yang akan dikongsikan
adalah mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat ataupun kita pernah membaca di lembaran Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan akan kata-katanya yang suci seperti yang telah kita maklum dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-186, yang mana firman Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Yang maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahulah kepada mereka, sesungguhnya aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat selaku kita ibadur rahman, seperti mana yang saya katakan pada awal tadi, kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Maksudnya, apabila kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dan benar akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah permintaan yang diminta dan dikatakan, yang terakam di dalam Al-Quranul Karim, yang mana Allah tidak pernah dusta akan kata-katanya. Jadi, daripada itu, hadis yang ke-24 ini menceritakan tentang selaku kita sebagai hamba-hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita tidak meminta ataupun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita memohon dan meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-24 daripada kitab Tadabbur Hikmal Hadis 40 Imam An-Nawawi. Hadis ini amat panjang, seperti saya beritahu. Kalau sekiranya muslimin muslimat rahimakumullah yang mempunyai kitab hadis karangan 40 Imam An-Nawawi, hadis ini yang berbunyi, An Abi Dzarrin Al-Ghifar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altahu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaita fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtahu fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasauta fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfirul dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjaril qalbi rajulin wahidin minkum
ma naqasa dhalika min mulki syai'an. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatuhu ma naqatha dhalika mimma indi illa kama yankusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma waffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmad faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yaluman illa nafsah. Rawahu Imam Muslim rahimahullah. Daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, yang mana Nabi meriwayatkan daripada Tuhannya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang ini hadis kursi, yang mana kalam daripada Allah dan diriwayatkan oleh Nabi SAW, yang mana dalam hadis ini yang dikatakan, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman di atas diriku, wa ja'altahu bainakum muharraman fala tadhalamu, dan aku menjadikan kezaliman itu juga haram ke atas diri kamu, maka jangan kamu melakukan kezaliman. Seterusnya, ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaita fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, setiap daripada kamu adalah sesat kecuali mereka yang aku berikan hidayah, maka mintalah hidayah daripadaku, akan aku beri hidayah kepada kamu. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fasta'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, setiap daripada kamu adalah lapar kecuali orang akan aku berikan makan kepadanya, maka mintalah kepada aku makanan, aku akan berikan kepada kamu. Jadi pada malam ini insya-Allah akan saya sentuhkan 3 aspek di dalam hadis ini. Yang pertama berkenaan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kezaliman. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan bahawasanya kita ni adalah sesat dan Allah mampu memberikan hidayah kepada sesiapa sahaja. Dan kita juga memohon hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni petunjuk. Dan yang ketiga, di dalam hadis ini mengatakan kita ini memerlukan makan dan meminta rezeki, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki itu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana di dalam hadis ini mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kezaliman ke atas diriku, dan aku juga menjadikan kezaliman adalah haram ke atas diri kamu. Janganlah kita melakukan kezaliman. Maksudnya kita tak boleh melakukan kezaliman ke atas diri kita, apatah lagi terhadap orang-orang yang lain, ataupun hamba-hamba Allah yang lain, ataupun makhluk-makhluk Allah yang lain. Ini yang dilarang sama sekali daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh melakukan kezaliman, kita tidak boleh melakukan satu perkara yang boleh mengakibatkan satu perkara yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala benci akan perbuatan kita. Kemudian
kita juga senantiasa meminta dan mengharapkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana setiap kali kita melafazkan di dalam surah Al-Fatihah kita, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Walaupun setiap kali kita lafazkan sebanyak 17 kali dalam sehari, tetapi kadang-kala hati kita ini, jiwa kita ini kadang-kala berbolak-balik. Kadang-kala kita ini, iman kita naik dan iman kita turun. Jadi kita minta dan kita memerlukan petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mengatakan kepada seseorang itu, kamu ini bakal masuk ke dalam api neraka, kerana kita tidak tahu, mungkin esok, mungkin sebentar nanti, ataupun mungkin lusa, ataupun mungkin yang akan datang, hari-hari yang mendatang, dia diberikan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu berdoa dan terus mendoakan akan kebaikan, akan kelebihan, akan kekuasaan, dan mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberikan ke atas hamba-hambanya yang mungkin belum dapat lagi hidayah. Dan kita juga sering melaksanakan pekerjaan kita seharian. Kita inginkan rezeki kita yang halalan tayyiban, rezeki yang mana kita keluar daripada pagi sampai balik ke lewat malam. Kita perlukan untuk mencari sesuap nasi demi diri sendiri maupun keluarga. Jadi mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mencari rezeki, kita mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita tidak melaksanakan segala titah perintah Allah. Kita boleh melaksanakan pekerjaan, kita boleh melaksanakan apa jua yang kita inginkan, tetapi apabila datang suruhan Allah, datang panggilan Allah, datang ajakan Allah, perlulah kita melaksanakan, iaitu solat pada awal waktunya. Jadi melaksanakan ibadah untuk kita mendapatkan keberkatan hidup kita. Keberkatan hidup bukan sahaja di dunia, tetapi juga kehidupan kita yang akan kekal abadi nanti di hari akhirat kelak. Dan insya-Allah akan saya kongsikan pada masa-masa yang akan datang, menghabiskan lagi beberapa perkara yang telah dinyatakan di dalam hadis yang ke-24 ini. Mudah-mudahan 3 perkara yang tadi diutarakan ataupun dikongsikan, yang mana kalau boleh saya ulang semula berkenaan tentang janganlah kita menzalimi diri kita sendiri maupun menzalimi orang lain. Sesungguhnya ini adalah meminta kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita senantiasa meminta hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, a guidance from Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada diri kita hari demi hari. Sesungguhnya itulah sebaik-baik orang yang bergelar manusia ataupun orang yang bergelar Muslim. Minta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita minta juga akan rezeki, kerana Allah Ar-Razzaq, dialah maha pemberi rezeki. Jadi segala-galanya, asbabnya kita bekerja, kita akan diberikan gaji dan sebagainya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan memberikan segala-galanya. Seperti dalam firman Allah sebelum saya mengakhiri kuliah online kita pada malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ayat yang biasa kita dengar, yang tak pernah kita lupa, dalam surah At-Talaq kalau tak silap saya. Dan ayat ini juga kita melabelkan sebagai ayat 1000 dinar. Jadi apabila kita bertawakal dan takut dan bertakwa sebenar-benarnya,
pasti Allah akan kurniakan kita rezeki daripada pelusuk yang tanpa kita sedari. Dengan perlunya kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada kuliah online pedoman hati ini. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dicurahi dengan keimanan, ketakwaan dan diberikan keberkatan kehidupan. Dan mudah-mudahan kita senantiasa sihat daripada segala pelbagai penyakit kecuali maut. Dan mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di masa-masa yang akan datang dalam penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله